Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Di mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Saya just nak sembang. Anda dengar je apa yang saya cerita. Dalam video kali ni saya nak kongsikan pengalaman saya tentang jati diri. Pengalaman saya dekat Jepun berjumpa dengan orang Iran Syiah. Menarik juga kan? So, bila kita pergi dekat overseas ni, kita punya jati diri quite rapuh lah, senang dipengaruhi oleh orang luar. Lagi-lagi bila kita nampak budaya luar yang sangat bagus, kita akan mula pandang rendah dekat budaya-budaya yang ada dekat negara kita lah. Masa mula-mula saya balik ke Malaysia, ataupun sebenarnya masa cuti musim panas dekat Jepun, saya balik ke Malaysia. Ketika tu bila saya nampak orang Malaysia buang sampah, orang Malaysia masuk lane kereta tak bagi signal, saya akan kutuk kau lah. Kalau Jepun bukan macam ni. Inilah orang Malaysia. Teruk gila orang Malaysia. Sebab kita punya jati diri tu dah jadi cacar marba. Dah tercampur dengan budaya Jepun. Which is, kalau budaya tu bagus, tak ada masalah langsung. Tapi kalau budaya tu tak bagus, nah ya babe. And memang ramai juga kawan-kawan saya yang, bukan kawan-kawan lah, tapi senior, junior yang hilang dia punya jati diri bila mana pergi ke Jepun. Alright. So, ceritanya bermula masa saya puasa dekat Jepun. Ketika tu, saya melancong ke Osaka, pergi ke rumah kawan saya yang belajar dekat Kinki University. Nampak macam bunyi macam pelik kan? Kinki kan? Tapi memang yes, itu nama university dia. So, kami jalan-jalan dekat Namba. Namba adalah satu tempat yang famous dekat Osaka. Memang tempat pelancong pun ramai gila manusia dekat sana. And bila nak buka puasa, kami search kedai Islam lah. Kami Google halal food in Namba. Kami jumpa satu kedai ni. Kedai ni berada dekat hujung sikit and dia dimiliki oleh orang Iran. So, kami masuk, dia tingkat 2. Kami ketuk pintu dia. Kami tanya, ni kedai halal ke? Dia pun tunjuk arak dekat atas tu. Dia ada jual arak. Dia tunjuk dekat atas tu, arak ni halal bos. So macam, ini gurau kan. So kami masuk lah. Dia memang sediakan, kalau ikut kan, dia bagi tahu yang makanan yang dia serve tu halal. And bila tengok menu pun, semuanya menu yang halal. Tak ada babi dan sebagainya, kecuali arak. Yes, dekat Jepun ni kita akan jumpa banyak kedai-kedai, restoran-restoran Arab, India, Pakistan, halal, tapi mereka serve arak. Yang paling bagus saya pernah jumpa pun satu kedai yang diberi nama, tak silap saya nama tempat tu ialah Shimokitazawa. So dekat dengan Shibuya macam tu. And Shimokitazawa ni adalah stop yang anda kena berhenti kalau anda nak pergi dekat Masjid Jamek dekat Tokyo tu. So dekat Shimokitazawa ni ada satu restoran buffet yang nama dia ialah 2x28. 2x28. And kedai tu dia buffet, makan naan, rasanya ada juga nasi biryani pun ada juga, saya pun dah lupa. Kedai tu dia tak serve arak yang ada alkohol, tapi dia serve non-alkohol punya arak lah. Later saya tak pasti kedai tu ada lagi ke tak, ataupun dia masih kekalkan dia punya budaya ataupun tidak lah. So kedai tu memang best. Kalau anda pergi dekat Tokyo, anda boleh minta dekat tourist guide anda, ataupun anda boleh Google, anda boleh pergi sendiri. Dekat Shimokitazawa, nama kedai ialah 2x28. Pelik sikit kan? 2x2 sepatutnya 4, tapi dia letak 2x28. Sekali dengar pun kita dah ingat nama kedai dia. So, kedai yang saya pergi nak buka puasa tu ialah kedai Iran. Dia punya makanan semua halal, tapi dia ada jual arak. So, masa nak, dia tanyalah, masa tu kami pergi pada pukul, sebelum buka puasa, dia pun tanya nak hidang sekarang ke nak hidang masa buka puasa. Kami pun bagi tahu masa nak buka puasa. Tapi dia inform kami, dia bagi tahu, dia cakap yang dia tak tahu waktu buka puasa. So, kena bagi tahu dia lah bila nak serve tu. And bila sampai waktu buka puasa, kami pun buka puasa. Dia datang lepak dekat sebelah kami. Kami nampak masa tu dia sedang beramah mesra dengan wanita-wanita cantik dekat hujung sana, dekat dia punya private area dekat sana lah. So dia datang lepak dengan kami. Dia pun bagi tahu dia pun Islam sebenarnya. Dia Syiah. Memanglah kami tahu dia Islam kan. That's why dia buat kedai halal kan. So dia bagi tahu dia Syiah, and dia solat 1 kali sehari saja, iaitu waktu subuh. Waktu lain dia tak solat. Dia tanya kami solat 5 waktu ke? Yes, kami solat 5 waktu lah. Sebab itu memang tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. And solat adalah ibadah pertama yang akan dihisap di akhirat nanti kan. Nampak tak? Ini memang diingat-ingatkan kepada saya masa saya sekolah menengah dulu. Lepas tu dia pun bagi tahu yang dia solat pada waktu subuh sahaja. Kami pelik lah. Dalam banyak-banyak waktu solat ni, dia pilih subuh. Sebab
Subuh ni antara solat yang selalu orang tertinggal loh. Even saya sekarang pun ada ketika bila penat sangat pun akan jadi subuh gajah dan sebagainya. Tapi dia kata solat subuh ni wajib dia buat lah, sebab solat subuh ni kira macam pembukaan hari. Jadi kalau tak buat tu macam hari tu tak dibuka. Which is somehow saya merasakan logik lah. Apa dia bagi tahu tu macam logik. Tapi selamat saya pernah belajar agama, jadi saya tahu apa yang dia bagi tahu tu adalah salah. Dalam agama ni, kalau saya punya jati diri tak kuat ketika tu, possibility untuk saya follow apa yang dia cerita tu ada. Sebab kita nampak, yang pertama kita nampak dia duduk dekat overseas and dia successful, dia dah buka kedai dia run dengan cantik, ada awet-awet Jepun dekat sana, and kita rasa dia macam sama, dia berada di atas lah kalau nak dibandingkan dengan kita. So apa yang dia sembang kita mesti percaya. And the same thing sama dalam kehidupan kita, bila kita nampak seorang tu kaya gila, macam contoh Tony Fernandez, kita pun tahu dia successful dengan AirAsia dia. So bila dia bagi tahu something, kita rasa macam wow gila, padahal apa yang dia bagi tahu tu sama je dengan cikgu kita masa sekolah rendah bagi tahu. Tapi sebab cikgu kita tak pandang semulia kita tengok Tony Fernandez tu, maka kita tak rasa ayat-ayat cikgu kita wow. Ayat yang sama, seriously. Tony Fernandez cakap ayat yang sama, Tun Dr. Mahathir cakap ayat yang sama, kita akan rasa wow sebab kita tengok dia dengan satu penglihatan yang tinggi lah. So masa tu memang saya rasa macam, oh betul lah dia ni, Syiah apa semua kan. Lagipun ini adalah rasanya first ataupun second time saya encounter orang Syiah. So selamat jati diri saya kuat, so saya tahu apa yang dia bagi tahu tu tak betul lah. And kita kena tahu satu benda, dalam Islam, kalau anda seorang penganut agama Islam, kita kena tahu yang Islam ni dia tertegak dengan sendiri dia. Dia bukan tertegak dengan hujah. Orang kata Islam tertegak dengan hujah, saya tak berapa, saya tak berapa setuju dengan ayat tu. Saya lebih setuju Islam dikuatkan dengan hujah, itu betul. Tapi Islam dia tertegak dengan sendiri. Walaupun tak ada hujah di sebalik amalan tersebut, kita kena buat juga. Macam Allah suruh kita solat 5 waktu. Kalau kita fikir logik, kita tak akan dapat logik di mananya kena solat 5 waktu. Lagi-lagi pada waktu maghrib yang memang singkat begitu, ataupun waktu subuh. Ataupun mungkin kalau kita fikirkan logik, tak logik langsung subuh 2 rakaat, lepas tu zuhur 4 rakaat. Sebab zuhur tu adalah waktu yang kita kata sangat-sangat busy dalam kehidupan kita, sama ada kita nak makan ataupun kita nak kerja. Dan subuh adalah waktu yang relax, and sepatutnya subuh 4 rakaat. Kenapa subuh 4 rakaat? Adalah kerana subuh ni adalah waktu pagi, kita kena warming up badan kita kan. So dari segi logik, memang tak ada logik. Dalam agama ni dia tak ada logik. Hujah-hujah hanya diberi untuk memperkuatkan lagi benda tu. Tapi let's say amalan tu tak ada hujah sekalipun, tak ada masalah. Kita kena follow agama, bukan agama yang follow kita. Saya pelik lah bila orang pertikaikan macam kenapa kena solat 5 waktu, kenapa kena buat macam ni, kenapa kena buat macam tu. Jawapan dia simple saja, sebab Allah dah suruh kita buat macam tu, kita follow sajalah. Bila kita masuk satu-satu company, bos kita bagi tahu, kau kerja, pergi tolong senior kau. Bos kita tak bagi tahu pun sebab apa kena tolong dan sebagainya. Tapi disebabkan kita bekerja dalam company tu, kita ambil gaji dari company tu, kita follow je lah apa yang bos kita bagi tahu kan. The same thing. Bila mana kita ni memeluk agama Islam, maka kita kena follow apa yang Allah suruh tanpa perlu pertikaikan satu perkara sekalipun. Just follow sahaja. Masa mula-mula Dr. Zakir naik saya sebenarnya tak bersetuju dengan pendekatan yang beliau bawakan. Saya tak nafikan dia adalah seorang scholar Islam yang sangat-sangat power. Saya follow dia punya cara tu masa Allahyarham Ahmad Didat lagi. Saya memang suka dengan Ahmad Didat punya pendekatan dakwah dengan berhujah dan sebagainya, religion comparison. Tapi somehow deep inside me, saya tak bersetuju dengan kaedah mereka, sebab mereka menampakkan yang everything dalam Islam mesti ada hujah. Sedangkan benda tu tak semestinya ada. Macam solat tak semestinya ada, zakat tak semestinya ada hujah. Bila mana Allah suruh kita buat, kita buat. Without tanya apa-apa. So itu yang sahabat buat. Kan? Kita pun tahu yang kita cakap kurun yang terbaik adalah kurun Rasulullah, lepas tu sahabat, lepas tu salafus soleh, lepas tu salafus solehin. So
kita follow mereka punya cara lah. Sahabat, bila mana semalam saya ada dengar satu ceramah agama, bagaimana reaksi orang perempuan ketika zaman Nabi bila mana turunnya ayat supaya bertudung ni. Mereka tak tanya Rasulullah kenapa, tapi mereka balik ke rumah mereka, mereka ambil langsir, ambil mana-mana kain untuk tutup aurat mereka lah. Sama juga bila mana ayat-ayat lain yang turun kepada Rasulullah, sahabat-sahabat lain terima dengan seadanya. Dia tak tanya kenapa kena buat macam ni, kenapa kena buat macam ni. So, itu apa yang kita kena buat. Bila mana kita ni memeluk agama Islam, kita tak perlukan satu sebab untuk buat sesuatu tu. Kalau Allah suruh kita buat, maka kita buat. Tak perlu nak tanya, tak perlu nak argue dan sebagainya. So, balik pada cerita saya tadi, itu adalah pengalaman pertama ataupun kedua yang saya encounter dengan orang Syiah. Saya juga pernah jumpa seorang Syiah ni, dia tanya, apa beza antara saya dengan awak? Saya kan kita kan kita kan ahli sunnah wal jamaah kan, dia kan Syiah kan. So dia tanya, apa beza antara kita dua? Saya tanya dia balik. Saya tanya dia, yang pertama, kau mengaku tak Allah tu adalah Tuhan kau? Dia pun bagi tahu, ya, saya mengaku Allah adalah Tuhan saya. Nabi Muhammad tu adalah pesuruh Allah. Betul, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan saya tanya dia, adakah empat sahabat Nabi yang terdekat tu, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Usman, Ali tu adalah sahabat Nabi yang terpuji? Dia pun bagi tahu, yes. Cumanya dia tambah, dia bagi tahu, cuma dalam keempat-empat tu sayangnya aku lebih kepada Saidina Ali. Saya kata kalau macam tu tak ada masalah. So kita adalah sama, kita tak ada perbezaan antara Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab yang menjadi beza tu bila mana ada kelompok golongan Syiah, saya tak tahu detail sangat benda ni, bila mana mereka menganggap yang Saidina Ali tu adalah Nabi, ataupun ada juga yang menganggap sebagai Tuhan. Ada yang kata Jibril tersalah bagi wahyu, sepatutnya bagi kepada Saidina Ali tapi tersalah bagi kepada Nabi. Yang tu memang terpesong jauh lah. Tapi kalau macam yang saya jumpa ni, dia punya pegangan lebih kurang sama dengan kita, dan saya anggap dia adalah saudara Islam lah, tak ada beza langsung. And menarik lagi kan, kalau nak cerita tentang Syiah ni, dia kan ada 12 imam, and tak pernah kita diajar dekat sekolah bahawasanya ke-12 imam yang mereka beriman kepada imam-imam ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini menarik. Ini menarik. Cuma yang tu kena tanya ustaz ataupun orang yang lebih pakar lah. Yang saya tahu ke-12 imam yang mereka berimankan imam-imam ni, kesemua imam-imam ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka saja tiba-tiba jadi Syiah. Yang tu kita kena tanya orang yang alim lah. Itu saja untuk video kali ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga share. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.